Sekarang ni kita cerita pasal khilafah, ataupun khalifah terakhir kita, iaitu Sultan Abdul Hamid kedua. Dalam autobiografi beliau, beliau membongkarkan rancangan The Young Turks dan juga Freemason, yang mana dia label sebagai musuh-musuh dia. Saudara Amirul Mukminin mengkritik, katakan, kenapa ambil sumber daripada Sultan Abdul Hamid? Dia ni bukan sultan yang baik dan dia tak buat apa-apa, mengkritik dan sebagainya. Tetapi saya nak memberitahu saudara Amirul Mukminin, baca juga daripada sumber-sumber mereka-mereka yang menyokong Sultan Abdul Hamid kedua. Kita tak kata dia ni sempurna, tak ada sultan yang sempurna. Maybe dia ada buat salah sana dan sini, tapi isu dia adalah institusi itu. Sebab Barat pada waktu itu menghentam habis institusi khilafah, seolah-olah macam institusi khilafah ni adalah diktatorial, teokratik dan sebagainya, menyamakan dengan gereja. Sedangkan dia tidak sama, menyamakan dengan sistem pemerintahan di Barat ketika waktu revolusi Perancis. Sultan Abdul Hamid tidak sempurna, tetapi beliau juga digelarkan oleh para ulama sebagai The Pious Sultan. Sebahagian ulama, The Pious Sultan. Boleh rujuk satu artikel ditulis oleh Yakin Institute, ditulis oleh Dr. Yaakob kalau tak silap saya. Dia ni PhD daripada School of Oriental Studies, London School of Orient. Saya tak ingat dia punya exact institusi tersebut. Just type Yakin Institute The Caliphate. Yakin Institute ada keluarkan satu artikel yang baik, walaupun artikel dia banyak saya tak setuju, tetapi dalam bab Caliphate ni very good. Dan penulis Dr. Yaakob tu mengatakan bahawa para Orientalis banyak memburuk-burukkan Sultan Abdul Hamid kedua untuk menjatuhkan dia pada waktu itu. Banyak propaganda, fitnah ke atas, slanderous ke atas beliau. Dan di Turki sekarang ni telah lahir generasi baru sejarawan-sejarawan Muslim yang berusaha membersihkan nama Sultan Abdul Hamid. Antaranya adalah Halil Inalcik, dan juga Dr. Yaakob ni juga. Antara usaha dia adalah untuk membersihkan nama Sultan daripada fitnah-fitnah Orientalis. Jadi saya harap saudara Amirul Mukminin tidak hanya menjadi makmum kepada Orientalis-Orientalis ini dalam mengkritik dan menghina dan memfitnah Sultan kita sendiri. Saya tak kata dia sempurna, tapi jangan sampai kita mengkritik kekurangan dia sampai kita buang semua institusi itu, seolah-olah macam tidak ada kebaikan yang dibawa oleh Sultan Abdul Hamid pada waktu itu. Jadi Sultan Abdul Hamid dalam autobiografi dia kata, musuh-musuh aku adalah siapa? The Young Turks dan juga The Freemasonic Lodges yang ada di Turki pada waktu itu. Jadi kalau nak beritahu saya bahawa konspirasi Freemason ni merepek, hanya paranoia, kita kena kata bahawa Sultan Abdul Hamid juga merepek dan paranoid. Itu adalah satu dakwaan yang besar. Kalau ada bukti, boleh kita bincangkan, tapi saya yakin beliau adalah watak yang dihormati, watak yang dihormati oleh umat Islam dan sepatutnya dihormati. Dalam autobiografi ni, penulis dia, tak silap saya Dr. Muhammad Harb, dia ada menjelaskan dekat footnote bagaimana penggerak-penggerak Al-Ittihad wa Taraqi, Parti Ittihad wa Taraqi ni, ataupun Party of Union and Progress, digerakkan kebanyakannya oleh golongan Freemason pada waktu itu. Dan most of them are 33rd degree. Muhammad Talat Sa'i, Madhat Syukri, Balda, Muhammad Jawid, Dr. Reda Taufik. Dan menariknya Dr. Reda Taufik ni, selepas jatuhan khilafah, dia menyesal dan dia buat pengakuan, pengiktirafan dan permohonan maaf kepada Sultan Abdul Hamid kedua, kerana dia mengaku sendiri tertipu dengan dakwah golongan Freemason ni. Dia dah sampai 33 level. Mungkin ada juga yang dah sampai 33 level tapi tak sedar-sedar. Dia selepas jatuh mula menyesal. Dan dia tulis satu syair. Dan syair ni dimasukkan oleh doktor yang mentahqiq autobiografi Sultan Abdul Hamid. Awak boleh baca lah. Saya ada letak dalam slide ni. Ketika sejarah menorehkan namamu, kebenaran itu memang berpihak padamu dan selalu bersamamu, wahai penguasa yang agung. Kamilah orang-orang yang melontarkan kedustaan tanpa rasa malu terhadap seorang ahli politik terkemuka masa kini. Kami rasakan sesungguhnya sang sultan berlaku aniaya dan bahawasanya sultan gila. Kami katakan harus ada revolusi terhadap sang sultan. Semua bisikan syaitan kami percayai dan kami pun bergerak membangkitkan tragedi. Engkau bukanlah orang gila, melainkan kami. Kami tidak menyedari. Kami gantungkan kalung pada anyaman yang lemah. Kami tidak sekadar gila, melainkan kami tidak beretika. Kami telah meludahi, wahai sultan yang agung, terhadap kiblat nenek moyang kami. Ini penyesalan beliau. Kemudian bukan setakat Dr. Reda Taufik yang terperangkap
Syekh Mustafa Sabri, iaitu mufti terakhir Khilafah Uthmaniyah, juga terjerat oleh penipuan mereka ni. Syekh Mustafa Sabri pada awal menurunkan tanda tangan untuk menjatuhkan khalifah juga. Tapi selepas tu Syekh Mustafa Sabri juga menyesal selepas melihat Ataturk naik dan buat dia punya kejadah dia tu. Banyak orang yang menyesal pada tu, antaranya adalah Syekh Mustafa Sabri. Okey, Syekh Mustafa Sabri. Tapi ulama ni yang hebat-hebat ni, bila dia buat silap, bila dia menyesal, dia bukan diam je, dia bangkit, dia kata aku silap, dia menulis sebuah buku sebagai taubat dia, iaitu buku yang bertajuk An-Nakir ala Munkirin Ni'mah. An-Nakir ala Munkirin Ni'mah. Dia mengkritik golongan-golongan yang menghentam sistem khilafah. Baik, saudara Amir Mukminin bertanya kepada saya, apa pendirian saya tentang khilafah? Adakah saya ni macam ISIS dan sebagainya? 2-3 kali dia tanya saya, seolah-olah nak mengaitkan, insinuating ya. Saya harap soalan tu jujur dan ikhlas ya. Okey, pendirian saya tentang khilafah very clear. Mana-mana kerajaan, tak kira dalam kerajaan demokratik ataupun monarki ataupun sistem khilafah yang ikut zaman Nabi SAW itu, mana-mana kerajaan yang menjadikan agenda utama mereka penegakan syariah, bagi saya itu adalah khalifah. Okey, saya bertaklid kepada pendirian Syekh Mustafa Sabri sendiri. Jadi khilafah ni tak semesti satu blok kepimpinan, satu khalifah memimpin semua negara-negara Islam, tidak semestinya. Mana-mana kualiti teritori yang mana ketua dia seorang Islam nak menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling adil sekali dalam dunia ini, maka itu adalah khalifah. Khalifah ni siapa? Dia meneruskan syariat Nabi SAW, meneruskan kepimpinan Nabi SAW, bukan secara sempurna, tapi secara kemampuan seorang manusia biasa. So tak ada kaitan dengan ISIS ya. Saya juga mengkritik ISIS. Pandangan saya, nak lawan ISIS ataupun mana-mana gerakan ekstrim dalam Islam, okey, seperti ISIS, kita kena bawa alternatif ataupun penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan terus buang. Sebab ISIS bawa khilafah, kita buang khilafah. Sebab ISIS menyokong sistem perhambaan, kita kata semua hukum hakam perhambaan dalam Quran tu hanya sesuai zaman Nabi SAW. Pada saya, ini satu pelampauan kepada satu pelampauan yang lain. Okey, Sultan Abdul Hamid kedua pada awal-awal ni dia terpedaya dengan Jamaluddin Afghani. Jamaluddin Afghani ni adalah seorang ulama yang sebenarnya dia juga Freemason juga. Okey, pada awal-awal Sultan Abdul Hamid ingat dia ni baik, tetapi kemudiannya dia dapat tahu bahawa Sultan Abdul Afghani ni plotting untuk jatuhkan Sultan Abdul Hamid dan menaikkan Syarif Mekah pada waktu itu. Dan Afghani ni kita ada bukti surat-surat dia minta untuk masuk Freemasonry. Okay, ini adalah teks surat dia, okay, yang dikeluarkan oleh Dr. Ali Shilish. Dr. Ali Shilish ni adalah sejarawan Mesir yang dah tulis banyak buku berkenaan dengan orang-orang seperti ini. Menarik kita tengok teks surat yang ditulis. Yaqulu mudarrisul ulum al-falsafiyah bi Misr al-mahrusah, di Misr al-mahrusah, Jamaluddin Al-Kabili. Dia kadang panggil diri dia Afghani, kadang Al-Kabili. Allazi madha min umrihi 37 sanah bi anni arju min ikhwani as-safa wa astad'i min khillani al-wafa. Ini menarik ni. Dia menamakan golongan Freemason yang dia minta izin untuk join orang tu sebagai apa? Ikhwanus Safa wa Khillanul Wafa. Siapa Ikhwanus Safa dan Khillanul Wafa? Ini adalah gelaran yang terkenal, sebuah gerakan batiniyah di kalangan umat Islam. Saya tunjukkan. Ini dia punya surat dia. Tengok, Ikhwanus Safa dan Khillanul Wafa. Kemudian dakwaan Syekh Ramadan Al-Buti tentang Muhammad Abduh. Ini saya nak buktikan bahawa isu-isu Freemasonry di kalangan umat Islam juga adalah isu-isu yang real. Dia bukan fitnah. These are real issues. Ada ulama yang masuk Freemasonry, okay, sampai membawa akidah-akidah yang bukan-bukan. Syekh Ramadan Al-Buti dalam salah sebuah ceramah dia menukil satu surat yang ditulis oleh Muhammad Abduh ditujukan kepada Jamaluddin Afghani, yang mana di dalamnya berbaur akidah wahdatul wujud, sehingga kan Syekh Ramadan Al-Buti bertanya soalan ni, adakah orang yang berkata begini boleh dipanggil Muslim? Ditujukan kepada Muhammad Abduh. Dan tuduhan wahdatul wujud ke atas Muhammad Abduh ni bukan Syekh Buti je membawa, tetapi Syekh Zahid Al-Kautsari pun mengatakan begitu. Syekh Zahid Al-Kautsari kata apa? Wasarraha bihi ghairu wahid wa qad addahu Al-Kautsari min ahli wahdatil wujud. Ini boleh rujuk dalam Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi tarajumi a'immati tafsir wal iqra' wan nahwi wal lughah. Zahid Al-Kautsari mengkategorikan Muhammad Abduh ni sebagai ahli wahdatul wujud.
Ni saya ambil daripada Twitter Freemasons of Oxfordshire. Dia orang buat ada Twitter account. Tengok mereka meraihkan Muhammad Abduh. Okay, boleh cek Twitter dia sekarang ni untuk cek. Ni bukan fabricated punya picture. Tengok the last part. Brother Muhammad Abduh was initiated into Kaukabus Syarq, okay, the planet of the East Lodge, Cairo in 1877. His teacher Al-Afghani was also a member along with several leading members of Cairo society. He was described as a zealous master of a Masonic lodge. Okay. Dan memang ada banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa Muhammad Abduh sebenarnya memang masuk Freemasonry. Masuk Freemasonry lepas tu keluar, okey. Sebab pada waktu tu Freemasonry tidak berapa dikenali di bumi Islam. So ulama kita mungkin bersangka baik. Masalah dia adalah apabila mereka membawa masuk fikrah-fikrah Freemasonry ini ke dalam pemikiran umat Islam. Ini yang dibawa dan didakwa oleh Syekh Mustafa Sabri juga. Okay? Dia mengkritik Muhammad Abduh. Dia kata Muhammad Abduh yang bawa elemen-elemen Freemasonry ke dalam Al-Azhar University. Ini penting. Dialah yang telah memasukkan Freemasonry ke dalam Al-Azhar melalui syekhnya Jamaluddin Al-Afghani. Ini yang didakwa oleh Syekh Mustafa Sabri. So, saya bawa ni semua adalah nama-nama besar. Okay, bukan orang-orang tepi jalan. So, kalau you nak dismiss, you kena dismiss dengan hujah yang kuat. Ya, tak boleh buat slide setengah hari je lepas tu nak dismiss all these things. Tak boleh. Okay? Nak hujah betul-betul.